Okey, kali ini saya akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan format pentaksiran pendidikan seni visual khusus untuk tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 4 dulu awak mungkin telah pun melaluinya tapi tak betul-betul memahami. Sebab kali ini saya nak bagi penekanan terutamanya kepada yang nak ambil peperiksaan SPM tahun 2023 nanti. Sepatutnya awak 2022 tapi sebab situasi kita tak mengizinkan, jadi kena drag masa lah. Okey, format pentaksiran pendidikan seni visual, awak kena ingat kod dia ialah 2611. Itu kod bagi subjek pendidikan seni visual. Dan dalam pentaksiran mata pelajaran ini dia menggunakan 3 instrumen. Yang ini penting ya. Awak tak boleh lagi nak buat main-main untuk perkara ni. Sebab bila awak dah dicalonkan untuk mengambil subjek seni sebagai awak punya elektif, jadi saya meletakkan sepenuh kepercayaan kepada anda semua untuk melakukan yang terbaik. Jangan merasa rendah diri, lukisan saya tak berapa cantik, saya tak pandai melukis. Itu dah bukan lagi sepatutnya ada dalam pemikiran awak. Sepatutnya awak dah boleh fikir macam mana nak mendapatkan markah yang lebih baik daripada sebelum ni. Baik, pentaksiran ini merangkumi 3 instrumen. Yang itu yang pertama 2611/1 itu adalah merupakan awak punya apa ni? Kertas 1. Kertas 1 Sekejap saya besarkan skrin saya ni. Okey. Merupakan kertas 1. Manakala 2611/2 adalah pendidikan seni visual kertas 2, iaitu amali seni halus, lukisan dan catatan. Seni halus sebenarnya bukan lukisan dan catatan sahaja, dia termasuk juga dengan arca dan juga cetakan. Nanti kalau soalan keluar memang dia akan merangkumi semua bidang yang awak pelajari. Tapi saya nak awak faham yang seni halus adalah merangkumi lukisan, catatan, cetakan dan juga arca. Okey. Biasanya bila kertas 2, bila sebut amali, maknanya awak kena jawab soalan itu di dalam situasi sebenar. Maknanya dalam kelas. Jadi masa yang diperuntukkan nanti saya akan jelaskan secara terperinci. Dalam soalan ini dia memang fokus pada lukisan dan catatan. Kalau lukisan, awak kena tahulah beza antara dua ni. Lukisan ialah media kering. Saya ulang balik benda ni sebab perkara yang sama tapi kadang-kadang pelajar keliru. Lukisan adalah media kering seperti pensel, oil pastel, pensel warna. Itu adalah media kering. Termasuk dakwat ya. Dakwat juga adalah media kering. Mesti ada yang tanya, cikgu, dakwat tu bukan ke basah? Tapi dakwat tu memang dia basah, tetapi dia boleh digunakan secara terus. Nampak medium dia macam air kan, tapi sebenarnya dia dalam kategori media kering. Ada 4 media kering. Kemudian yang catatan adalah cat air. Cat air ni merangkumi apa juga jenama atau bahan yang awak guna. Fresco ke apa lagi, akrilik, cat air yang biasa awak guna, banco ataupun alpa. Tu yang biasa saya gunalah. Kalau nak menghasilkan warna-warna yang cantik, awak gunalah warna yang mahal. Saya tak suruh awak beli
yang mahal tapi kalau awak nak dapatkan impak yang cantik pada hasil awak kena beli yang berkualiti jugalah. Benda-benda macam ni awak kena bincang dengan family, sebab awak minta duit dia orang kan. Jadi kenalah kenalah berbincang dengan keluarga, dan seharusnya alat dan bahan tu awak dah ada. Dan satu lagi ialah cat minyak. Ada akrilik. Kalau tadi guna air, kalau macam fresco, akrilik, cat air memang berasaskan air. Maknanya kita boleh bancuh dengan air. Satu lagi ialah media cat minyak. Cat minyak ialah medium dia ialah minyak. Bukan minyak masak tu ya. Dia ada minyak untuk catan, dipanggil linseed. Minyak linseed, LINSID. Itu minyak linseed untuk mencairkan warna tersebut. Jadi ada bezalah lukisan dan catan ni. Kemudian pergi pada kertas 3. Kejap Rinuga, awak tanya akrilik. Pendidikan seni visual kertas 3, kerja khusus penghasilan karya. Maknanya kerja khusus dalam bentuk portfolio. Tu yang saya dah suruh awak prepare barang-barang ni. Kemudian ataupun dipanggil KRSV. Dalam erti kata lain, makna panjang dia ialah kajian rekaan seni visual. Okey, kalau akrilik dia memang base pada air, tetapi sifat dia mudah kering. Boleh guna sebab harga dia pun mahal sama macam watercolor. Tapi akrilik dengan kalau awak bezakan akrilik dengan banco yang warna biru kotak dia tu, akrilik warna dia lebih terang, sama macam alpa. Tapi alpa dia boleh banyak guna air, tapi akrilik dia tak boleh banyak guna air. Sebab warna dia bukan untuk warna teknik basah tak basah. Sebab akrilik dia cara menggunakan dia lebih bersifat legap. Kalau awak nak berguna boleh. Dan dia juga boleh biasanya kalau student tak guna kertas, dia akan buat atas canvas. Dalam bilik seni saya tu banyak dah saya gantung hasil-hasil seni menggunakan media akrilik atas canvas. Sebab dia macam cat minyak, cuma beza dia guna air lah. Boleh guna Rinuga, tapi kalau untuk ni dia cepat kering. Jadi kena pandailah kontrol. Nampak tak ni? Kecil kan? Baik, yang ini adalah format instrumen peperiksaan mulai tahun 2021. Format ini merupakan format baru yang diguna pakai sampailah time awak ni sebab memandangkan situasi pandemik. Kalau ikutkan normal punya pentaksiran, dia lagi panjang, dia punya markah tu lebih kurang sama, tapi dia punya perincian markah tu lebih banyak lah berbanding dengan yang ini. Yang ini nampak macam simple tapi pecahan dia banyak. Itu sebab saya dah senaraikan tugasan pertama awak buat divider. Itu adalah komponen-komponen yang awak perlu siapkan, sebab nanti bila dah siap divider tu, kita akan buat kerja khusus awak ikut step by step. Okey, saya jelaskan yang ni panjang, comel sangat, kecil tak nampak sangat, so saya dah besarkan ni. Okey, kertas 1 merupakan ujian bertulis ni, patutnya saya tulis uji bertulis. Ujian bertulis. Kemudian merupakan soalan objektif aneka pilihan, 40 soalan, jumlah markah ialah 40.
realitinya ialah 40, tetapi wajaran dalam kiraan untuk SPM adalah 20. Maknanya satu soalan setengah markah. Jadi awak cuba bayangkan, awak tak boleh dapat markah kurang daripada 20. Kalau awak kurang daripada 20, maka awak jadi lagi sikit. Kalau markah 20, awak cuma dapat 10 markah. Ni wajaran markah kiraan untuk SPM nanti. Kalau peringkat sekolah, biasanya ujian dan juga setengah tahun, kita hanya guna untuk paper 1 dengan paper 2. Tapi nanti paper 3 untuk percubaan. Tu sebab awak kena fokuslah. Ni kertas 1. Kertas 1 dia banyak fokus kepada soalan-soalan berdasarkan buku teks. Dan juga saya ada bekalkan kertas soalan objektif kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Ada dalam tu, jangan awak simpan peram. Gunakan itu untuk ulang kaji, terutamanya nak jawab soalan kertas 1 nanti. Kalau tak silap saya bulan 5 ada ujian 1. Bulan 6 awak punya setengah tahun, kalau tak silap lah, ataupun bulan 6 ujian, bulan 8 sebab saya kena buka takwim baru boleh jelas. Kalau tak silap saya mungkin bulan 5 atau 6 ujian 1. Awak punya setengah tahun mungkin bulan 8, dan percubaan bulan 10 macam tu. Jadi memang tak ada masa dah nak main-main. Tu sebab bagi yang PM saya kata tak nak ambil, pertama sekali saya tahu tak nak ambil tu sebab apa. Memang dia tak buat langsung tugasan yang saya beri. Itu dari situ kita dah boleh lihat nilai diri dia atas kesungguhan. Sebenarnya kalau ikut saya dah select pelajar hanya 10. Tapi sebab Puan Farida minta bagi up sikit, jadi saya tarik yang mana saya agak boleh dibimbing. Tapi ada 2 orang dah mengalah. Saya okey je, sebab lagi sikit lagi senang saya bimbing. Baik. Bentuk ujian adalah dalam konstruk mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Kalau mengingat ni maknanya awak kena ingat fakta. Maknanya satu-satu topik, kalau dia tanya tokoh, awak kena ingatlah tokoh, siapakah tokoh bagi satu-satu keluaran produk. Contoh memahami apa yang awak faham dengan pembelajaran yang awak belajar tentang satu-satu topik. Kemudian aplikasi, bagaimana awak mengaplikasi satu-satu bahan atau teknik dalam menghasilkan karya. Analisis, awak buat analisis lah, terutama teknik-teknik melukis dan mewarna. Tu analisis. Seterusnya kita pergi kepada contoh dia. Contoh ni salah kertas 1. Terus padam lah, nanti kan keliru. Sebab nanti hari Isnin saya kena bagi taklimat untuk tingkatan 4. Okey, ni kertas 1 teori. Kertas 1 ialah teori. Ini contoh. Okey, ini bentuk soalan. Contoh item teori. Macam ni Ilustrasi di bawah menunjukkan seorang lelaki sedang berdiri bersebelahan lampu pada waktu malam. Ni gambar yang diberi. Apakah warna baharu yang terjadi pada baju lelaki tersebut kesan daripada tindak balas cahaya lampu tersebut? Yang ini memang awak kena faham, kemudian awak kena aplikasi, terutamanya dalam campuran warna. Campuran warna Okey, nampak kecil saya punya
screen. Ya, kalau saya tukar. Sekejap Okey, besar sikit. Baik, dari segi ni awak kena faham lah. Awak kena faham, kena ingat balik tentang warna. Kemudian awak kena memahami campuran warna. Kemudian awak kena menganalisis. Bila masa awak menganalisis, bila awak melukis, awak akan tahulah dengan warna-warna ni, campuran warna merah campur biru jadi apa. Itu dia menganalisis. Jadi dekat sini dia terang dan jelas. Budak lelaki ni dia pakai baju merah. Lampu ni kuning. Jadi sinaran lampu kuning ini bila memancar pada merah, seolah-olah warna kuning bercampur dengan warna merah. Jadi dapat warna apa? Orange. Orange ataupun jingga. Maknanya awak faham lah kan. Okey, seterusnya ni soalan kedua. Mengapakah melurut penting dalam proses anyaman? Ni ada pecahan pilihan jawapan. Satu, mendapatkan warna yang sesuai. Dua, mengelakkan daun mudah patah. Tiga, melembutkan daun ketika dilentur. Empat, memudahkan tindanan antara daun. Jadi yang mana satu pilihan jawapan? A, 1 dan 2, B, 1 dan 4, C, 2 dan 3, D, 3 dan 4. Mana satu? Melurut tahu ya, melurut. Kita guna alat, kita lurut daun tu dalam proses anyaman. Biasanya kita nak apa dia yang pertama? Apa dia? 2 dan 3. 2 mengelak daun mudah patah. Bukan. 2 ni dia proses melayur. Melayur tu atas api. Dia lembutkan daun. Tapi dalam ni melurut. Kita lurut. Apa tujuan lurut? Lurut tu biasanya daun, saya cerita sikit, daun tu kita dah kita dah layur dia atas api, daun tu dia dah lembut, tapi dia bila dia dah rebus masuk warna, daun tu akan bercampur-campur, bergumpal-gumpal. Jadi kita gunakan teknik melurut. Yang pertama untuk lembutkan daun tu balik, kita luruskan daun tu. Yang kedua ialah untuk memudahkan tindanan daun antara daun. Jadi jawapan dia ialah 3 dan 4. Itu sebab awak kena faham faham dan memahami dan analisis. Ini tajuk yang awak dah belajar tingkatan 3. Melurut. Okey, soalan ketiga pun sama. Susun semula proses. Yang ini lebih kepada kebat. Proses penghasilan batik canting mengikut urutan yang betul. Jadinya awak kena tahulah. Itu sebab saya kata dalam konstruk untuk soalan teori ini awak kena betul-betul mengingat, memahami, menganalisis dan mengaplikasi dan menganalisis. Jadi yang mula-mula sekali apa yang perlu kita buat? Mula-mula mesti tak ingat benda ni, dah lama awak tinggal. Mula-mula ialah mula-mula ialah kita kena lukis motif atas kain dan canting dengan lilin cair. Kemudian baru kita boleh soalan dia kejap Kalau dia punya ni ialah mula-mula kita lukis, kemudian kita canting, kemudian baru kita cuci kain. Kemudian lepas cuci kena keringkan dulu proses dia untuk hilangkan kanji supaya
peringkat ketiga awak kena baru boleh warna. Warna ni ikutlah warna pada kain tersebut, ataupun ada cara yang kita lilin dulu kemudian kita warna pun ada juga cara tu. Kemudian akhir sekali barulah kita rebus kain tu untuk menanggalkan kesan lilin. Baik, yang ini biasanya untuk KRSV saya tak buat sebab pertama sekali bilik kita comel sangat, bilik seni kita comel. Kemudian bila nak buat level SPM, dia bukan setakat saiz A3, kain dia lebih besar, lebih kurang macam meja guru saiz dia. Bayangkan awak ada katalah 12 orang nak buat besar-besar tu, dekat mana nak buat? Saya kena sediakan frame. Kemudian canting saya ada, dapur ada, semua ada peralatan, tapi tempat tu tak sesuai. Jadi saya memang mengelaklah nak buat soalan ni. Menarik juga sebenarnya soalan ni buat batik, tapi sebab tempat kita terhad. Okey, itu antara bentuk soalan bagi kertas 1 teori. Okey, sekarang kita pergi kepada kertas 2. Adalah merupakan ujian melukis. Adalah amali. Amali ni maknanya awak kena sit down dalam kelas ataupun dewan perpiksaan nanti. 6 soalan, jawab 1 soalan. Yang ni awak dah biasa didedahkan dengan soalan kertas 2 pada tingkatan 4. Jadi 6 soalan awak kena pilih. Dan masa memilih soalan pun sebenarnya kena berbincang dengan guru. Setengah orang dia rasa dia boleh, tapi cikgu menilai awak berdasarkan kemampuan. Bukan semua orang boleh melukis semua benda. Sebab 6 soalan ini kebanyakan adalah pelbagai kategori. 6 soalan. Jadi yang paling mudah ialah pilih soalan yang tidak memerangkap. Contoh soalan tahun lepas saya ambil yang cuci pinggan mangkuk. Fokus dia ialah pinggan mangkuk disingki, tapi tak ramai yang boleh jawab menepati soalan. Jadi daripada situ je, bila awak jawab soalan tak menepati, dan mulalah awak dapat markah rendah, tak menepati kriteria pemarkahan sepenuhnya. Jadi bahayalah. Yang ini awak kena bincang lah, terutama nanti bila jawab soalan percubaan. Soalan percubaan tu sebab dia menentukan awak punya target. Sebab awak dah ada kerja khusus kan. Bila percubaan, markah tu semua dicampur. Jadi kena betul-betul lah, seolah-olah macam perpiksaan SPM sebenar. Jadi kena bincang lah. Biasanya pelajar-pelajar yang lepas dia bincang soalan apa yang membolehkan dia skor markah tinggi. Yang ini penting bagi awak semua. Bila kertas 2 mengandungi 50 markah dengan masa 3 jam. Bayangkan tadi kertas objektif hanya 20, kertas 2 ialah 50. Jadi di situ kita nampak pentingnya kertas 2. Sebab kertas 2 ini nanti juga akan mempengaruhi awak punya kerja khusus. Sebab di dekat kerja khusus ada kerja melakar, melukis dan mewarna. Okey. Seterusnya saya pergi pada ni kandungan pada kertas 2. Dari segi kognitifnya, pengetahuan awak ialah mesti ada mengetahui, mesti memahami, mesti aplikasi dan juga analisis. Pengetahuan ni memang awak belajar daripada tingkatan 1 sehinggalah sekarang. Memang awak belajar yang ini. Memang cikgu selalu beri pengetahuan tentang satu-satu topik dan bagaimana nak mengaplikasinya pada hasil. Psikomotor ialah awak punya kerja buat. Menggunakan kemahiran imitasi, meniru. Ingat balik saya bagi kerja baru ni yang awak hantar dekat saya tu, itu imitasi.
sebab awak meniru karya orang lain ataupun awak meniru pada gambar. Macam soalan SPM yang baru ni, dia orang buat karya imitasi catan daripada toko. Itulah terhasil dalam kelas catan-catan pelajar. Kebanyakannya yang buat catan tu markah dia tinggi. Paling tinggi 96 markah untuk kerja khusus. Jadi itu yang kita targetkan. Sepatutnya awak tanamkan dalam diri supaya subjek ini nanti membantu awak untuk dapat markah dan grade yang baik. Manipulasi, macam mana awak manipulasi alat dan bahan. Ketepatan, macam mana awak menjawab, sejauh mana tepatnya awak menjawab bagi soalan ini. Kemudian artikulasi ini lebih kepada lisan. Naturalisasi, sejauh mana naturalnya gambaran lukisan yang awak lukis dengan keadaan sebenar. Nilai ini ialah sikap awak. Nilai ini saya nilai dari segi kerja buat, komitmen awak terhadap kerja khusus lah nanti. Okey, contoh item, saya rasa awak dah biasa dah dengan soalan. Ini contoh yang saya nak bagi kat sini. Anda seorang penyelam telah menemui sebuah dasar laut yang unik. Kelihatan makhluk aneh separuh manusia yang mempunyai badan bersisik dan berwarna-warni sedang menjalankan pelbagai aktiviti. Pertempatan mereka dibuat daripada pelbagai cengkerang laut dan dihiasi dengan batu karang dan rumpai laut yang pelbagai bentuk dan warna. Nampak kat sini gambarkan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada aksi. Aksi maknanya aksi nelayan penyelam tu, kemudian jalinan, warna dan bentuk. Ini soalan SPM tahun 2020. Ada soalan ni, saya for the next nanti saya adalah, saya upload lah gambar contoh macam mana nak menghasilkan ni. Kat sini awak kena highlightkan ni, seorang penyelam, kemudian kelihatan makhluk aneh separuh manusia. Separuh manusia, kemudian badan bersisik, kemudian warna-warni pula. Lepas tu melakukan pelbagai aktiviti. Penyelam, kemudian ada makhluk aneh, badan bersisik, kemudian ada ni pelbagai cengkerang laut dan dihiasi dengan batu karang dan rumpai laut. Nampak macam gini, dia lebih kepada soalan fantasi. Soalan fantasi. Kalau awak ada idea, boleh buat. Biasanya idea, macam mana kita nak dapatkan idea, kita carilah gambar orang penyelam, kita carilah gambar makhluk asing ni. Sebenarnya banyak awak boleh dapatkan di Google ataupun Firefox ke, Explorer ke. Awak boleh explore gambar-gambar ni. Dari situlah awak dapatkan idea untuk melukis seterusnya. Okey, itu contoh kertas 2. Kita pergi pada kertas 3. Nampak yang ni merupakan kerja khusus pentaksiran pusat. Pentaksiran pusat maknanya cikgu bagi markah peringkat pertama, kemudian akan datang pentaksir daripada daerah dan juga negeri untuk lihat pemarkahan yang telah cikgu beri. Itu sebab saya memang memberi penekanan bahawa kerja khusus ni bila awak buat, saya bagi markah ikut progres. Contoh yang saya bagi dalam Telegram, dalam grup Telegram pemarkahan. Sebenarnya tugasan pertama KRSV yang saya bagi itu adalah berdasarkan tajuk-tajuk yang memang awak kena isi di dalamnya dengan input-input. Macam mana nak isi, itu tunggu soalan. Tapi yang divider ni memang ada. Jadi bila awak dah siap kerja, bagi saya tu kerja remeh. Sebab awak boleh buat, siapkan sekarang. Bila dapat je soalan, sekarang ni saya memang menunggu dan bila-bila masa saja, mungkin bulan 4 ini akan dapat soalan. Kita akan pilih 1 atau 2 soalan untuk awak pilih dan dari situ kita akan bekerja mengikut progres kerja. Yang saya bagi divider tu adalah progres kerja yang awak kena buat. Dan tempoh masa sebenarnya kalau yang bukan pandemik,
biasanya dia akan bagi start Februari hingga Julai. Tetapi awak ni sebab mula lambat, dia mungkin akan bagi April sehingga Disember. Nampak masa panjang, tetapi bila awak skip satu bahagian, awak akan mengalami masalah overload kerja. Sebab kalau setakat sumber idea senang. Awak ambil gambar, tampal, kemudian tulis maklumat. Sumber tu dari mana, gambar apa yang awak tunjuk. Itu senang. Tapi kalau pergi kepada bahagian kedua, sumber idea, pergi kepada lakaran, yang itu proses dia lama sikit sebab awak kena lukis. Lukisan realistik. Kenapa cikgu suruh awak buat tahun lepas, tahun ni suruh buat lukisan realistik? Sebab nanti akan ada lukisan realistik dalam awak punya folio. Dari lukisan realistik itulah akan jadi idea untuk awak create awak punya arahan seterusnya. Daripada idea tu, create idea, awak kena buat lakaran. Lakaran bukan satu ya. Biasanya kita bagi minimum 4 lakaran. Kemudian daripada 4 tu, pilih satu yang awak rasa nak buat final. Kemudian kena buat perkembangan seterusnya ialah reka letak. Tak tahu kita soalan apa yang keluar. Reka letak. Kemudian daripada reka letak tu kena buat biasa saya galakkan student buat 6 reka letak. Kalau tadi idea 6, kemudian pilih satu buat reka letak, kembangkan untuk buat reka letak. Daripada reka letak pilih satu untuk buat 4 lukisan yang sama, buat kajian warna. Di situ step itu yang pelajar biasanya dia skip, dia jadilah tak siap. Jadi saya minta tolong sangat, jangan skip kerja yang cikgu bagi. Cuba buat sehabis baik. Ini awak punya SPM. Cuba dapatkan markah yang terbaik lah. Kalau awak ikut arahan daripada cikgu, sebab cikgu diberi panduan untuk awak skor markah. Kalau awak skip senarai yang saya bagi, memang markah awak akan kurang lah. Terutamanya bahagian lakaran idea, warna dan tugasan. Tu memang markah tinggi-tinggi tu. Jadi kalau awak skip memang rugilah, sebab markah satu bahagian tu 35. Kalau yang lain-lain tu setakat 5, macam tu. Lain-lain maksud saya gambar yang senang-senang lah, bukan idea awak. Itu senang. Markah ni pun sikit. Okey. Biasanya anda akan diberi 4 tugasan, jawab 1 tugasan. Saya beri kebebasan awak pilih daripada 4 soalan. Kalau ada orang nak pilih soalan 1, terpulang. Tapi saya tengok kemampuan saya jugalah. Tengok kemampuan saya dan saya tengok kemampuan awak dalam membuat. Sebab bagi saya, setakat ni perkembangan yang saya lihat ada kemajuan dari segi warna. Saya tak tengok. Saya tengok dalam phone, nampak perubahan dari segi warna, cara mewarna. Tapi masih ada juga yang suka buat outline. Saya dah kata dah, outline tu dalam kertas 2 tidak digalakkan. Sebab awak akan merendahkan awak punya markah. Kalau awak nak buat mixed media, biasanya mixed media kita akan gunakan hingga tidak keterlaluan nampak garisan. Ini sampai nampak garisan tebal, itu sebenarnya merendahkan markah. Kalau boleh dapat 40, boleh jadi 10 atau 15. Ini saya cakap the reality pemarkahan yang akan diberilah kalau kalau awak tak ikutlah arahan. Tapi kebanyakannya saya lihat memang banyak peningkatan. Jangan risau bila kita buat nanti, bila kita buat hasilkan kita punya folio nanti, objek lakaran-lakaran tu kalau tak mahir sangat, kita ada light box. Cuba buat yang tu. Cara nak copy pun janganlah sampai tekan, sampai berbekas. Macam dulu saya suruh buat pasu kan. Dia orang trace, awak lah trace,
sampai berkesan pada kertas lukisan. Bila pemeriksa tengok ada kesan lekukkan pada kertas tu, itu pun boleh mengurangkan markah. Jumlah markah memang 100 markah, tetapi wajarannya ialah 30. Nampak tadi kertas 1 wajaran dia 20, kertas 2 50, kertas 3 ialah 30. Nampak macam apa ni? Markah main 100, tapi dia punya wajaran markah bila dicampur untuk SPM hanya 30%. Jadi janganlah ambil perkara ni sangat mudah bagi awak, sebab sebenarnya antara 3 paper ni saling membantu. Kertas 2 tu sangat membantu untuk kertas 3. Jadi kenalah, saya bersyukur sangat sebab awak tak ramai, maknanya saya boleh bimbing. Bila tak ramai ni sebenarnya lebih senang nak bimbing. Bila ramai tu nanti kan kadang-kadang tak cukup masa nak round table. Tapi tahun ni tingkatan 4 ada 2 kelas saya bertambah student saya. Ramai pula. Saya lihat senarai nama yang memilih untuk seni ni daripada kelas Intan, kelas Mutiara pun masuk. Saya bersyukur sangat sebab memang saya tahu talent diorang. Bukan saya kata kelas lain tak ada talent. Jarang budak kelas Intan dengan Mutiara ni nak pilih sebagai subjek seni sebagai elektif. Tapi bila mereka pilih, maknanya dia betul-betul berminat berminat untuk ambil seni lah. Okey, ni contoh item. Ini soalan, contoh soalan. Soalan ni saya ambil daripada lembaga peperiksaan. Anda dikendaki membuat kajian dan menghasilkan satu reka bentuk penghadang ruang yang menggunakan kerah batik. Batik lagi. Tak apalah, contoh je kan. Penghadang batik menggunakan kerah batik dan bertemakan lanskap. Penghadang ruang tersebut mestilah hasilan batik dan ilustrasinya boleh melegakan ketegangan pesakit sementara menunggu masa untuk rawatan. Biasanya dekat klinik kan, dekat klinik hospital dia guna yang tarik skrin tu kan, ataupun kalau yang lama punya yang boleh lipat-lipat tu, itu dipanggil penghadang. Biasanya untuk kes ini dia guna yang lipat-lipat tu. Dia buat satu skrin kain tu untuk inilah batik. Dia punya corak tu batik. Biasanya kalau keadaan biasa biasanya dia ada tiga frame. 3 frame lah, tapi awak kena buat satu je lah frame dia. Bukan frame, dia punya kain tu. Kemudian berdasarkan kajian tersebut, reka bentuk penghadang ruang anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut. Bahan, kayu atau bahan yang bersesuaian itu bingkai. Bingkai dia ada frame. Contoh macam ni lah ni frame. Oh, nampak tak? Tak nampak. Tak nampak susah pakai skrin ni. Okay. Dia biasanya frame kayu. Frame kayu kalau kat sini ukuran 150 kali 60 cm, berapa inci ni. Biasanya memang dia bagi ukuran dalam cm, tapi nanti bolehlah convert pada inci. Ukuran dia tak boleh kurang dan lebih tak apa, tapi tak boleh lebih banyak ukuran. Biasanya apa-apa soalan buat kotak ke apa-apa kan, dia kena ikut spek ukuran yang diberi. Jadi tunggu je lah soalan kita apa yang keluar. Okey, yang ni surat peringatan tata cara pengurusan. Kalau yang tadi dah selesai tentang penskoran kertas 1, 2 dan 3, sekarang ni surat peringatan tata cara pengurusan dan pengoperasian bagi mata pelajaran seni SPM. Ini sebenarnya memang tahun 2021 dah dikeluarkan surat ni. Saya tunjukkan di sini. Ni peringatan dia. Yang sekiranya dia dah daftar.
Tu sebab ada rakan kita 2 orang tu yang nak tarik diri. Awak belum daftar lagi. Nanti naik bersemuka nanti awak akan dipanggil oleh SU SPM untuk daftar. Awak ataupun awak diberi untuk isi borang. Isi borang maknanya bila dah isi borang, kira-kiranya ataupun tiba-tiba dalam bulan 10 tu awak dah give up. Dah give up kan? Dah separuh jalan. Sebab tahun ni pun ada student yang jadi macam ni. Sebenarnya cuti pandemik masa tu berapa bulan. Lepas tu dia tak buat langsung. Walaupun saya buat meet, saya bagi contoh macam ni, live macam ni kan, dia orang tak buat. Bila naik, saya tunjuk bukti, dia tak buat. Bila tak buat dan masa-masa tu suntuk, bulan 11 kot. Saya ada masa sebulan je masa tu untuk siapkan. Bayangkan dia orang ambil dan tak siap. Saya kena pulun. Memang kena pulun lah. Tu sebab bila kerja last minute, kerja je memang kurang sempurna. Sekejap saya masih tak okey lagi sebenarnya. Ni pakai kod ni sejuk. Okey, bila dah daftar, wajib melaksanakan kertas 1, 2 dan 3. Tetapi kalaulah macam student yang saya beritahu tu, dia gagal menyiapkan kerja khusus, akan menyebabkan markah T akan dimasukkan ke dalam SPPAT. SPPAT ni rekod untuk setiausaha SPM. Jadi dalam keputusan SPM nanti akan keluar T ni. Bila dia tak siap kerja khusus, kertas 3, saya akan bagi status T. Bila dia buat status T, dia walaupun dia hadir, biasanya saya tak bagi hadir lah. Nak buat apa hadir? Dia akan dapat T juga. Jadi calon tu dia boleh hadir. Walaupun dia hadir bertulis kertas 1, kertas 2, tapi kertas 3 dia T, dia akan dapat tetap T. Tak ada markah untuk seni. Jadi dia kira tak adalah. Itu sebabnya siapa yang nak tarik diri, janganlah tarik diri lagi. Tinggal 12 orang ni. Saya nampak dah potensi. Please, jangan. Sebab anda semua dikira terpilih untuk ambil. Dan saya akan bimbing sedaya upaya saya lah untuk awak skor markah paling common dapat B. Tapi jarang student saya dapat B. Jarang saya terundur pula. Okey. Ni. Yang ini sebenarnya ada dalam perkeliling. Kerja khusus ini wajib dilaksanakan oleh calon yang mengambil mata pelajaran seni visual di peringkat SPM bagi sekolah bantuan penuh kerajaan. Tempoh ni tak terpakai lah sebab tempoh dia ialah ikut semasa. Kalau awak dapat soalan nanti bulan 4, maka akan bulan 4 lah dia akan beritahu lah. Kalau macam tahun ni bulan 4 masih dia orang ada perpesaan SPM tak habis lagi sebenarnya sebab bulan 4 ni mereka yang ada dapat apa ni status status cuti sebabkan COVID. Jadi calon-calon tu dia tak datang kan untuk 5 hari. Jadi paper yang dia tak datang tu dia akan adakan perpesaan untuk mereka pada April ni. Jadi saya tak rasa April ni dapat soalan. Mungkin Mei lah. Mei nampak masa panjang tapi setiap minggu awak ada progres kerja. Jadi tolong follow pada progres kerja yang cikgu bagi. Dokumentasi ni maknanya awak punya folio tu nantilah. Itu akan saya bagi penerangan secara lanjut. Bukan semua boleh berkomputer, hanya berpelai saja. Itu hanya pada gambar. Yang lain-lain banyak kepada awak punya tulisan tangan. Yang ini akan saya bagi penerangan lanjut berkaitan dengan
awak punya kerja khusus. Baik, itu saja taklimat berkaitan dengan penskoran pentaksiran bagi peperiksaan bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Saya harapkan anda faham, dan selepas ni masing-masing bersemangat untuk mendapatkan yang terbaik, markah yang terbaik lah. Jangan risau, cikgu akan bimbing awak.